Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 2 Disember bersama saya Nusila Talaha. Kita mulakan dengan perkembangan status COVID-19. Terdapat satu kes positif COVID-19 dikesan di Kuching, Sarawak semalam. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negeri ini meningkat kepada 1,065 kes. Menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes ini merupakan seorang warga negara tempatan yang juga pelatih di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kes tiba di Sarawak dari Sabah pada 15 September lepas dan juga pernah menjalani saringan RT-PCR COVID-19 pada bulan Jun lepas semasa berada di Tawau Sabah dan didapati negatif. Kes telah menjalani saringan kendiri di sebuah klinik kesihatan kerajaan pada 30 November bagi tujuan membuat perjalanan balik ke Sabah untuk bercuti. Keputusan RT-PCR bagi COVID-19 bagi kes ini telah didapati positif pada semalam. Kes tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala jangkitan COVID-19. Semalam tiada kluster baharu dilaporkan. Daerah Kuching dan Miri kekal berstatus kuning manakala 38 buah daerah lain kekal berstatus hijau. Kebenaran untuk membuka rumah urut yang dioperasikan oleh Orang Kurang Upaya OKU akan dibincangkan dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam masa terdekat. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu ia susulan rumah urut yang diusahakan oleh golongan itu dikategorikan sebagai pusat hiburan dan bukannya pusat kesihatan tradisional. Jelasnya kerajaan negeri telah mengambil beberapa inisiatif membantu individu OKU seperti memberikan pelbagai bantuan khas di bawah Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS. Beliau ditemui media selepas menyampaikan bakul makanan korporat berupa keperluan asas dan makanan kering sumbangan dua individu kepada 25 OKU penglihatan di Kompleks Belia dan Sukan Negeri di Kuching. Terdahulu, menurut Pengerusi Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia SBM Cawangan Sarawak, Ishak Ngau, terdapat 17 buah pusat urut tradisional yang diusahakan lebih kurang 80 pekerja dan pemilik OKU di seluruh Sarawak. Keadaan bertambah sukar semasa pandemik apabila mereka juga tidak layak mendapat bantuan perniagaan dari kerajaan negeri maupun persekutuan atas beberapa faktor dengan pihak berkuasa tempatan. Ini tidak termasuk mereka yang terpaksa membayar sewa premis daripada RM400 hingga lebih RM2,000 sebulan meskipun dilarang beroperasi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sarawak beri jaminan bahawa bekalan makanan dan keperluan asas adalah mencukupi bagi menghadapi musim tengkujuh. Pengarahnya Datuk Stanley Tan berkata, jaminan diberikan berdasarkan maklum balas daripada 84 pemborong dan 271 peruncit terpilih di seluruh negeri. Beliau yang dihubungi RTM menambah pihaknya juga menerima maklum balas daripada 20 pemborong dan 27 peruncit di 9 kawasan yang berisiko menghadapi banjir di negeri ini. Ujar Datuk Stanley, KPDN HEP Sarawak sentiasa bekerjasama rapat dengan pemborong dan peruncit bagi memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi. Secara keseluruhannya, pemborong kita memang bersedia dengan musim monsun dan musim perayaan yang akan datang. Jadi di pihak kami, apabila kami mendapati bahawa ada bekalan tu kekurangan, jadi kami akan cuba dapatkan maklumat daripada pemborong apa yang menyebabkan bekalan tu kurang dan memastikan bahawa ianya akan sampai pada masa yang ditetapkanlah. Tambah beliau, stok bekalan barangan perlu setakat 30 November lepas antaranya adalah hampir 890,000 metrik tan gula, hampir 9,000 metrik tan minyak masak, hampir 1,000 metrik tan beras, hampir 13,000 biji telur ayam dan lebih 38,000 silinder gas petroleum cecair LPG. Seramai 179 anggota kementerian akan menjalankan operasi pemantauan untuk memastikan bekalan makanan dan barang keperluan asas sentiasa mencukupi dan diperoleh pada harga yang munasabah.
Pembukaan Pasar Malam Tanjung Manis bakal beri peluang buat masyarakat setempat mempromosikan produk-produk tempatan. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak berangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang, Datuk Lim Talib Saleh yakin ia sekaligus dapat meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk. Datuk Lim Talib Saleh berkata kewujudan pasar malam ini juga adalah sebagai alternatif buat peniaga tempatan mempelbagaikan kaedah jualan mereka selain kaedah jualan secara dalam talian. Justru beliau berharap kewujudan pasar malam ini dapat membantu masyarakat khasnya golongan peniaga meneruskan kelangsungan hidup meskipun berdepan situasi COVID-19. Sekurang-kurangnya kita dapat memberi peluang dan ruang kepada warga Tanjung Manis ini berniaga. Maklumlah dalam keadaan COVID-19 ini kita tidak mahu walaupun kita menghadapi masalah dari segi kesihatan tetapi masalah dari segi ekonomi kita akan terus kita akan pastikan ianya akan terus berjalan supaya kelangsungan hidup warga di kawasan ini akan terus berjalan seperti yang sebelum-sebelum ini. Ujarnya terdapat 34 gerai dibuka di pasar malam itu dan dijangka ditambah bilangannya pada masa akan datang bagi merancakkan lagi suasana dan tarikan buat pengunjung ke kawasan itu. Beliau berkata demikian kepada pihak media semasa merasmikan Pasar Malam Tanjung Manis Sibu baru-baru ini. Sebanyak 30 lot baharu di Pasar Tamu Taman Indah Sibu akan diperuntukkan untuk peniaga Bumiputra manakala 5 lot lagi diberikan kepada peniaga berbangsa Cina. Menurut Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu, Clarence Ting, keputusan adalah untuk meningkatkan jumlah peniaga Bumiputra di pasar minggu tersebut. Clarence Ting berkata beliau mahu pasar minggu itu menjadi sebuah pasar yang mempunyai peniaga berbilang kaum dan langkah menambah lot sedia ada ini akan membantu mencapai hasrat tersebut. Setakat ini 120 peniaga sudah berniaga di tapak pasar minggu itu. Secara purata, setiap Sabtu lebih 2,000 pengunjung hadir ke pasar itu, manakala pada hari Ahad lebih kurang 1,500 orang berkunjung ke pasar tersebut. Kini kerja membina lot baharu sedang dilaksanakan dan jika kerja membina lot konkret itu siap, peniaga dijangka boleh berniaga pada hujung minggu ini. Beliau yang ditemui pemberita RTM baru-baru ini turut mendedahkan sekiranya Kerajaan Persekutuan memutuskan menamatkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan pada 31 Disember kelak, sebanyak 125 lot lagi akan dibuka. Selepas dilawas, wujud lagi food bank di daerah Limbang dalam usaha membantu lebih ramai lagi golongan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Cetusan idea pasangan suami isteri Bibi Aisyah Syahdan dan suami, food bank ini menyalurkan bantuan keperluan harian secara percuma kepada sesiapa sahaja tanpa mengira agama dan bangsa. Jelas Bibi selain disediakan oleh mereka sendiri, barangan tersebut juga hasil sumbangan daripada orang awam. Justru mana-mana individu berkeperluan, mereka boleh tampil sendiri ke kedainya di dapur kami kafe DKC untuk mengambil barangan yang diperlukan. Saya dan suami berhasrat untuk membuka food bank ni dari awal bulan 11 hari itu. Jadi alhamdulillah sekarang food bank telah tersedia di DKC lah. Food bank ini akan memberi manfaat khususnya kepada yang betul-betul yang tidak mampu untuk memberi bekalan seharian lah. Ujarnya setakat ini sambutan masyarakat terhadap food bank itu amat menggalakkan. Masa ni kan ada COVID, jadi dapat meringankan belanja lah. Syukurlah dapat ada food bank melalui dari Puan Bibi. Sebuah rumah di Melugu Skim di Sri Aman musnah dalam kebakaran petang semalam apabila hos gas memasak tiba-tiba tercabut ketika salah seorang penghuninya sedang memasak. Menurut Ketua Bomba Zon Sri Aman Betong, Ramalan Marajan, mangsa memaklumkan kejadian berlaku apabila salah seorang daripada mereka sedang memasak nasi dan hos gas tiba-tiba tercabut. Hos gas itu yang tercabut menyebabkan api marak dan merebak dengan cepat serta gagal dikawal penghuni rumah berkenaan.
Rumah tersebut didiami 8 orang penghuni, terdiri daripada 7 orang dewasa dan seorang kanak-kanak perempuan. Ketika kejadian, hanya 3 orang penghuni berada di rumah. Pihak BOMA yang menerima panggilan kecemasan pukul 3.21 petang segera ke lokasi kejadian dan mendapati rumah jenis tidak kekal itu telah musnah sepenuhnya. Anggota BOMA berdepan kesukaran untuk memadamkan api kerana tiada punca sumber air berhampiran dan mereka terpaksa menggunakan sumber air dari tangki jentera pemadam api. Kejadian tidak melibatkan sebarang kecederaan maupun kemalangan jiwa. Baru-baru ini Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dan Syarikat Petroleum Nasional Berhad Petronas berjaya melaksanakan latihan untuk menguji pelan tindakan kemalangan di Mili Crude Oil Terminal di Lutong. Ketua Bomba dan Penyelamat Zon Miri Lopo Kiong dalam kenyataan media berkata, latihan tersebut melibatkan 27 anggota bomba, 39 kaki tangan Miri Crude Oil Terminal, 4 anggota polis dan 3 anggota polis bantuan Petronas. Katanya latihan tersebut menggunakan 2 senario kemalangan iaitu insiden letupan pada pemampat udara dan tangki minyak. Akhir sekali berita sukan, penerima anugerah jurulatih terbaik Malaysia 2011, Irfan Bakti bakal merajui pasukan Kuching City FC tahun depan. Pengurusinya Fazruddin Abdul Rahman berkata keputusan pengambilan jurulatih berumur 69 tahun itu adalah bagi meningkatkan mutu persembahan pasukannya yang sebelum ini diterajui Akira Higashishima. Akira yang telah tamat kontrak jurulatih bersama pasukan berkenaan bulan lepas tidak berhasrat untuk menyambung semula kontrak walaupun telah mendapat tawaran. Fazruddin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong berkata bagaimanapun pihaknya masih mengekalkan 4 pemain import. Kita mengekalkan pemain import kita, Hudson Diaz, kita mengekalkan Brian Jones dan kita mengambil kembali Leonardo Alves. Dan sudah tentu Yuta Suzuki masih bersama-sama dengan kami. Beliau bercakap demikian kepada media di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut mengumumkan bekas pemain kebangsaan Joseph Kalangti bakal mengemudi kesebelasan utama pasukan itu pada musim depan. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Sekian dahulu, saya Nusrat Laha. Jumpa lagi.